Pada 10 Oktober 1989, 6 lelaki dihukum mati dengan tali gantung kerana merancang pemberontakan penjara yang terkenal 3 tahun sebelumnya. Rusuh penjara Pudu bermula pada 17 Oktober 1986 apabila banduan-banduan berkenaan bergegas ke sebuah klinik penjara dan menjadikan seorang doktor serta seorang juruteknik makmal sebagai tebusan. Selama hampir 6 hari yang sangat tegang, para banduan tersebut meminta agar mereka dibebaskan bersama-sama dengan kereta dan wang tunai untuk melepaskan tebusan. Ketua jenayah ini adalah Jimmy Chua, bekas pegawai polis yang dipenjarakan atas tuduhan bunuh, manakala rakan sejenayahnya Eng Lai Huat, Sim Ah Luan, Lam Hook Sung, Yap Chi Kiong dan Pang Bun Ho dipenjara atas pelbagai jenayah senjata api. Situasi menjadi semakin sukar bagi banduan-banduan ini apabila orang awam yang melihat kejadian ini mula menyertai tentera bersenjata mengepung penjara. Lebih parah, mereka menarik perhatian apabila tidak percaya dan berani untuk makan makanan yang dihantar oleh pengawal penjara dan hanya makan saki-baki makanan yang tinggal ketika serangan klinik dilakukan. Jadi bagaimana mereka menamakan insiden ini? Di mana mereka harus berjalan ke kereta yang mereka minta sebagai tebusan? Namun, persoalan ini tidak pernah terjawab kerana dengan bantuan isyarat daripada banduan lain, Angkatan Tentera Malaysia berjaya masuk ke dalam bangunan ketika banduan-banduan tersebut leka tanpa melepaskan sebarang tembakan. Semua banduan ditangkap dan dibicarakan yang mana dijatuhkan hukuman maksimum iaitu hukuman mati dengan tali gantung walaupun tiada nyawa yang terbunuh dalam insiden ini. Botak Chin atau nama sebenarnya Wong Swee Chin adalah salah seorang penjenayah yang paling dikehendaki di Malaysia. Dia pertama kali merasai pengalaman dunia gelap apabila menyertai geng 306 terlibat dalam rompakan bersenjata pertama pada April 1969. Ketika itu, dia ditangkap dan dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara selepas melakukan 8 siri rompakan. Selepas bebas, Botak Chin cuba untuk memulakan hidup baru dengan menjadi peniaga sayur, namun pendapatan yang diterima adalah sangat rendah dan kemudiannya menubuhkan kumpulan sendiri bersama-sama Eng Cheng Wong, Beko Chin dan Teh Bok Lei, di mana mereka merompak bank, menjalankan rumah judi haram dan memulakan peperangan kumpulan dengan geng 5 jari kuno. Keadaan menjadi bertambah parah untuk Botak Chin apabila mereka cuba untuk membunuh penolong pesuruhjaya polis S. Kula Singam namun gagal. Percubaan bunuh ini mendorong pembentukan Dirty Dozen, iaitu 12 pegawai polis yang menubuhkan pasukan khas untuk menangkap Botak Chin. Ini membawa kepada penangkapan Botak Chin pada Februari 1976 selepas insiden tembakan di mana dia ditembak sebanyak 6 kali tetapi terselamat. Dihumban ke penjara Pudu di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri, Botak Chin cuba untuk meluluskan diri pada tahun 1981 tetapi gagal. Dia akhirnya dihukum gantung pada 11 Jun 1981. Pada 1963, bekas pelayan Jenny Chu dilaporkan hilang ketika mengikuti percutian menyelam bersama teman lelakinya. Sunny Ang di Singapura yang ada ketika itu masih sebahagian daripada tanah Melayu. Dan lebih aneh, mayat Jenny Chu tidak pernah ditemui. Sunny Ang yang merupakan bekas pelumba kereta Grand Prix dituduh membunuh teman wanitanya itu untuk mendapat manfaat daripada hasil polisi insurannya. Kes ini merupakan antara salah satu yang paling pelik di tanah Melayu ketika itu, di mana kes pendakwaan didasarkan sepenuhnya pada bukti keadaan. Ini adalah kes pertama yang dibicarakan di mahkamah tanpa mayat, kata pendakwa raya Francis Xiao. Francis menegaskan bahawa tanggapan seseorang itu tidak boleh dakwa membunuh jika mayat mangsa tidak ditemui adalah salah kerana ini bermakna pembunuh yang bijak boleh melepaskan diri dengan melenyapkan mayat tersebut. Akhirnya Sunny Ang didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman mati pada tahun 1965. 2 tahun kemudian, hukuman tersebut dilaksanakan. Pada 4 Ogos 2006, Ketua Kumpulan Militan Al-Maunah, Muhammad Amin Muhammad Razali telah dihukum gantung sampai mati di penjara Sungai Buloh. Pembantunya Zahid Muslim, Jamaluddin Darus dan Jemari Jusof digantung seminggu lebih awal.
Muhammad Amin mengetuai kumpulan 29 lelaki Al-Maunah dalam misi untuk menggulingkan kerajaan Malaysia. Kumpulan ini termasuklah seorang meja di Tentera Udara di Raja Malaysia. Mereka berpakaian seragam pegawai tentera kanan dan mendakwa melakukan pemeriksaan mengejutkan ke atas kem Angkatan Tentera Malaysia ke-304 Regimen Askar Wataniah di Empangan Temenggur di Kerik Perak dan melancarkan serangan dikenali sebagai Rusuhan Saw. 3 orang telah terbunuh di kejadian itu sebelum kumpulan itu akhirnya menyerah diri. Detektif Korporal R. Sagadevan dari cawangan khas telah terbunuh dan ada yang mendakwa dia telah dibunuh semasa rusuhan itu. Kumpulan itu juga membunuh Komando Angkatan Tentera Trooper Matthew Anak Medan yang ditembak oleh jemari Jusu. Kedua-dua mereka diseksa dahulu sebelum dibunuh. Manakala orang yang ketiga terbunuh adalah ahli kumpulan ini yang ditembak dan terbunuh kerana enggan berundur.